Selamat pagi, salam sejahtera. Sudah lama kita tidak dengar tentang cerita berkaitan dengan 1MDB. Lama sudah kita tidak ambil isu ini. Tapi hari ini kita dikejutkan dengan satu pendedahan baru daripada 1MDB. Oleh sebab itu, kamu mohon kiranya Anda share video ini supaya semua orang tahu isu 1MDB masih wujud dan terkini dua kereta mewah dan wang tunai milik bekas pegawai 1MDB diserah kepada kerajaan. Wah, apa jenis kereta mewah itu? Berapa wang tunainya? Dan siapa bekas peguam 1MDB ini? Kita akan ulas dan kita akan cungkil sepenuhnya hari ini. Saudara-saudara, hari ini Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk melucut hak dua kereta mewah dan wang berjumlah Rm22.600 milik bekas peguam 1MDB Jasmine Lo Aiswan. Hakim Azhar Abdul Hamid memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan itu yang dibuat mengikut Seksyen 56 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram AMLA. Mahkamah juga membenarkan permohonan pihak ketiga iaitu OCBC Bank M Berhad untuk menuntut sebuah kondominium di Mount Kiara di sini yang disita daripada Lo. Saya telah meneliti afidavit dan hujahan kedua-dua pihak dan saya memutuskan bahawa permohonan pihak ketiga untuk menuntut hak tak alih kondominium milik responden Lo yang disita pada 15 Februari 2021 dibenarkan. Manakala permohonan pendakwaan bagi melucut hak tiga lagi harta, iaitu sebuah kereta Audi dan sebuah kereta Volkswagen New Beetle yang disita pada 27 Januari 2021 serta wang berjumlah Rm22.600 dalam akaun semasa Maybank Islamic Berhad milik responden yang disita pada 2 Februari 2021 dibenarkan, kata hakim itu. Prosiding itu turut dihadiri Peguam Lim Jun Yik mewakili OCBC. Pada November 2021, pendakwa raya memfailkan notis usul melucut hak dua kereta iaitu Audi dan Volkswagen New Beetle, wang berjumlah Rm22.600 serta sebuah kondominium di Mount Kiara di sini milik Lo. Lo dikatakan seorang daripada sekutu rapat ahli perniagaan dan dalam buruan Lo Tiap Jo atau Jolo yang turut terbabit dalam skandal keuangan 1MDB serta disenaraikan sebagai orang yang dikehendaki selepas melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sehingga kini. Pada 4 Disember 2018, Mahkamah Magistrat mengeluarkan waran tangkap terhadap Jolo atau Lo, bekas pengarah eksekutif 1MDB Casey Tang Keng Chi, bekas pegawai 1MDB Ge Cho Heng dan sekutu rapat Jolo Eric Tan Kim Leong. Waran tangkap itu dikeluarkan selepas mereka gagal hadir di mahkamah bagi menghadapi 7 pertuduhan pengubahan wang haram berkaitan 1MDB. Saudara-saudara sekalian, itu dia keputusan terkini, berita terkini, isu terkini berkaitan dengan 1MDB yang sudah lama kita tak dengar. Kita harap semua harta Malaysia yang telah disakau, harta Malaysia yang telah entah ke mana, dapat diperoleh semula. Ianya bukan jumlah yang sedikit, ianya jumlah yang amat besar. Sekiranya kita peroleh itu, saya fikir ia dapat membantu pelbagai pihak, ramai rakyat dan sesungguhnya wang itu adalah milik Malaysia. Dan kita juga berdoa isu 1MDB ini dapat diselesaikan dengan segera dan ianya dapat dihentikan dengan segera. Kerana kita sebenarnya mahu supaya nama baik Malaysia yang telah tercalar akibat daripada skandal 1MDB ini di seluruh dunia tahu dapat diselesaikan dan para pelabur juga akan berminat untuk datang semula, yakin semula kepada Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.
Selamat pagi, salam sejahtera. Tentang memerangi rasuah di Malaysia, mau ikut apa yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang kita semua ikut, memang kita semua suka. Tapi ketahuilah bahawa ramai orang di luar ini, termasuk penjawat awam, tidak berani untuk campur tangan, tidak berani untuk melaporkan kerana beberapa faktor. Ikuti terus ulasan ini dan share video ini supaya semua orang tahu bahawa memang ramai orang yang ada pengetahuan tentang salah guna kuasa, pernah dengar tentang rasuah, pernah lihat tentang rasuah, tapi kenapa mereka tak nak campur tangan? Ini sebabnya saya bacakan kepada anda dan saya rasa anda setuju, anda boleh share, diharap-harapnya sampai ke telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemberi maklumat takut ditendang ke cold storage. Ya, ini saya setuju. Ramai orang tidak berani memberi maklumat. Ada maklumat tentang sesuatu salah guna, tentang satu perbuatan rasuah, tentang sesuatu cara penyelewengan uang, tapi ramai yang takut untuk melapor kerana takut ditendang ke cold storage. Adakah anda setuju dengan perkara itu? Kalau anda tak faham lagi, ikuti terus ulasan ini supaya anda mungkin faham dan anda terus bersetuju. Penjawat awam bimbang menjadi pemberi maklumat mengenai bos atau rakan sekerja mereka kerana pengadu akhirnya berkemungkinan berdepan masalah besar apabila diambil kira amalan sedia ada, kata bekas kaki tangan awam yang sedang berkhidmat. Adakah anda setuju dengan kata-kata bekas kaki tangan awam ini dan yang sedang berkhidmat ini? Ini dipetik daripada berita FMT. Dan saya rasa ini satu perkara yang menarik. Kerana bila bercakap tentang pemberi maklumat mengenai bos, apalagi kalau tentang bos atau rakan sekerja, kerana pengadu akhirnya berkemungkinan berdepan masalah, ini sudah menjadi budaya takut. Apabila diambil kira amalan sedia ada. Mengikut sistem sedia, ketua jabatan terlalu berkuasa, kata mereka. Memohon nama tidak didedahkan kerana bimbang kesannya. Mereka mendakwa sudah melihat terlalu banyak yang berlaku dalam perkhidmatan awam dan berpendapat lebih baik tidak masuk campur dan melupakannya sahaja. Berbanding berdepan kekangan seperti dipindahkan secara mengejut. Lagi teruk lagi kalau bukan dipindahkan, las-las dapat pula surat tunjuk sebab atau diberi pula tindakan tata tertib, kata mereka. Budaya menakut-nakutkan sememangnya wujud dalam amalan berleluasa. Rakan sekerja memburuk-burukkan satu sama lain untuk mendapat perhatian bos agar mendapat kenaikan pangkat dan pujian, menjurus kepada peningkatan gaji, kata mereka. Mudah bagi pihak berkuasa maupun penjawat awam tampil dan menjamin mereka akan dilindungi. Namun realitinya tiada siapapun percaya sistem akan merahsiakan butiran pengadu, kata seorang pegawai. Saya fikir perkara ini boleh kita katakan macam sudah jadi kebiasaan. Memang ada kebenarannya. Mudah saja pihak berkuasa kata, penjawat awam yang ada maklumat, yang ada bukti, ada ada perkara yang mau dilaporkan. Mereka kata, kerajaan kata tak perlu takut, laporkan kerana identiti akan dilindungi, identiti mereka akan dirahsiakan dan diminta tampil dan dijamin mereka akan dilindungi. Tapi realitinya, kata mereka, tiada siapapun percaya sistem akan merahsiakan butir pengadu, kata seorang pegawai. Dan kita sudah nampak beberapa orang pengadu telah pun ditampilkan sebagai saksi. Jadi bila jadi saksi, tentulah identiti dia terdedah. Bukankah itu sesuatu yang menakutkan? Ketakutan dalam kalangan penjawat awam wujud kerana mereka tidak dibenarkan bercakap dengan media mengikut perintah am. Ramai yang menjadi mangsa secara diam-diam kerana ditindih kekuatan sepenuhnya kerajaan, katanya. Seorang bekas pegawai yang meletak jawatan beberapa tahun lepas bercakap mengenai budaya menutup sebelah mata untuk melindungi pegawai tinggi
selain memelihara nama baik jabatan. Pernah berlaku rakan sekerja mengambil kes pegawai wanita diganggu secara seksual oleh pegawai kanan. Aduan dan keterangan dihantar kepada pegawai kanan lain, namun kemudiannya disembunyikan kata beliau atau katanya. Sebaliknya, pengadu dipindahkan ke jabatan dianggap sebagai cold storage yang menempatkan kaki tangan yang tidak mengikut peraturan dan kerap melanggar disiplin. Sudahlah kerjanya terbantut, pelaku pula dinaikkan pangkat, katanya kepada FMT. Wah, ini memang paling tak boleh kita terima lah kan. Bayangkan pengadu yang mengadu masalah itu dipindahkan pula ke cold storage yang menempatkan kaki tangan tidak mengikut peraturan dan kerap melanggar disiplin. Sudahlah kerjaya pengadu itu terbantut, yang pelaku pula dinaikkan pangkat. Aduh, bikin pening kepala. Minggu ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa penjawat awam menegur tindakan kerajaan sekiranya melanggar undang-undang. Katanya, tiada seorang pun akan terlepas. Seorang pegawai berkata, jika aduan terhadap pegawai kanan pun menyebabkan mereka berdepan banyak masalah, apatah lagi aduan terhadap Perdana Menteri atau Menteri. Seorang lagi pegawai berkata, beliau pernah diingatkan oleh pegawai kanan agar tidak membuat aduan terhadap bos kerana boleh berdepan masalah besar sepanjang kerjaya. Seorang pegawai yang masih berkhidmat menceritakan tentang sekumpulan pegawai kanan yang mengadu kepada pegawai atasan mengenai salah guna kuasa oleh menteri, tetapi diarahkan supaya menutup mulut. Seorang pegawai kanan berkata, diskriminasi kaum dalam perkhidmatan awam tidak dihiraukan kerana tidak seorang pun berani membangkitkannya. Wah, ini memang hebat. Sambil menyatakan bahawa ejekan-ejekan juga menjadi amalan segelintir pegawai. Susulan gesaan Anwar itu, QPEC meminta kerajaan mengeluarkan garis panduan jelas yang mahu melindungi penjawat awam daripada diganggu kerana membangkitkan salah laku pegawai atasan. Saya rasa kamu suka dengan ulasan ini kerana ianya ada kebenaran di dunia yang sebenar. Apabila pemberi maklumat takut ditendang ke cold storage, itulah yang menyebabkan para penjawat awam atau pegawai-pegawai yang ada di Malaysia tidak berani untuk menjadi pemberi maklumat mengenai bos atau rakan mereka, apalagi ketua jabatan atau apalagi kementerian. Kerana menurut mereka, mereka takut. Budaya menakut-nakutkannya sememang wujud dalam amalan berleluasa rakan sekerja yang mana memburukkan satu sama lain bagi mendapatkan kenaikan pangkat. Mudah bagi pihak pejabat berkuasa maupun penjawat awam tampil dan menjamin mereka akan dilindungi. Namun realitinya, kata mereka, tiada sesiapa pun percaya sistem akan merahsiakan butiran pengadu, kata seorang pegawai. Tulisan ini dipetik daripada FMT. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda. Adakah anda juga bersetuju dengan tulisan daripada FMT ini? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.